Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilia Syazlana binti Abdullah dari kelas B3 selaku pengacara anda bagi sesi taklimat pada slot kedua ini. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Sadatul Nadia binti Syamsuddin selaku penceramah kita pada slot kedua pagi ini dan para pesyarah serta siswa-siswi guru unit B sekalian. Suka untuk saya ingatkan bahawa kehadiran semua pelajar akan diambil melalui pautan Google Form yang akan diberikan semasa taklimat disampaikan dan juga mempunyai kata kunci yang perlu diisi bagi setiap kehadiran. Oleh itu, sebelum kita memulakan taklimat kedua ini, saya menjemput Puan Sadatul Nadia untuk menyampaikan taklimat berkaitan garis panduan taklimat praktikal PSMP. Majlis dipersilakan. Baik, terima kasih Ilia Syazliana ya. Terima kasih Ilia Syazliana selaku MC pada pagi ini, dan untuk slot seterusnya adalah berkaitan dengan garis panduan praktikum yang mana slot ni adalah penting untuk anda bagi melaksanakan praktikum mengikut kepada prosedur yang telah ditetapkan oleh IPG. Ya. Okey, jadi saya present dulu. Okay. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada AJK yang bertungkus lumus untuk membantu unit praktikum dalam menjayakan program Semarak Kecemerlangan Praktikum ni. Dan program ni adalah dengan usaha sama unit praktikum, JKA dan JPP. Okey, jadi kami mengharapkan apa yang kami sampaikan kepada anda semua ni dapat membantu anda untuk ke arah praktikum yang lebih cemerlang. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa saya teruskan dengan taklimat garis panduan praktikum, dan taklimat saya ni adalah menjurus kepada apa yang telah ditetapkan oleh IPGM lah dalam buku garis panduan praktikum. Okey. Jadi sebelum saya meneruskan taklimat itu, saya nak memperkenalkan jawatankuasa unit praktikum yang mana sekarang ni saya adalah sebagai ketua unit. Okey, penolong ketua unit masih lagi kekosongan dan kita ada seorang penyelaras amalan profesional PSMP, Puan Nurul Izzah. Kita ada pegawai pengurusan Tuan Haji Mak Nakai, pembantu operasi Puan Asrofa, dan kita juga dibantu oleh pembantu makmal sains iaitu Encik Azizuddin dan Puan Rosilawati yang dia berada di unit praktikum untuk membantu kami dalam kerja-kerja clerical lah. Okey. Seterusnya, yang ini adalah berkenaan dengan amalan profesional. Saya percaya anda semua pernah nampak gambar ni kan. Ini adalah kerangka amalan profesional IPG yang mana IPG membentuk pelajar yang mempunyai guru yang berjiwa pendidik ni melalui kerangka proses ni. Yang pertama sekali pelajar mesti melalui elemen teori dan kemudian praktis dalam kerja, dalam tugas-tugas amali dia dalam kelas-kelas amali, dalam kelas-kelas teori di IPG. Seterusnya ada integrasi teori dan praktis yang masa ni anda akan lalui melalui praktikal di lapangan yang sebenar. Kemudian di situ anda akan membentuk ilmu binaan dan ilmu inovasi. Dan hasilnya anda akan keluar dengan mempunyai ciri-ciri guru yang berjiwa pendidik. Ada ciri-ciri kompetensi guru. Yang itulah yang menjadikan anda seorang ahli profesional, profesional guru. Okey. Seterusnya, apa dia objektif amalan profesional ni? Inilah semua objektif dia. Okey, tujuan dia amalan profesional ni sebab kita nak bagi pelajar semua ada sasih guru yang unggul. Ada ciri-ciri insan yang profesional, dan mempunyai perkembangan potensi.
melalui keadaan anda berada di sekolah menghadapi cabaran sebenar. Masa anda praktikum ni lah anda akan melalui pelbagai cabaran yang akan menguji ketahanan diri anda. Dari situ macam-macam ilmu yang anda apply, konsep dia, teori dia, prinsip, kemahiran, nilai, kemudian membentuk kepada ilmu yang baru dalam diri anda. Jadi konsep amalan profesional ni untuk fasa anda unit V akan melalui semua peringkat ini, PBS 1, PBS 2, PBS 3, PRKA 3012, praktikum 1 dan sekarang ni anda akan lalui praktikum 2. Selepas ni akan ada internship lah, praktikum 2 dan internship dilaksanakan serentak pada satu semester yang sama. Ini apa objektif dia untuk anda melalui praktikum ni. Tujuan dia adalah kita nak anda semua applykan apa yang anda pelajari melalui pembelajaran anda, melalui kursus-kursus yang anda ikuti di IPG, pelbagai kemahiran dan strategi tu melalui pengajaran sebenar di sekolah. Bila anda mengajar di sini tak sama dengan mengajar di sekolah. Jadi ini adalah objektif-objektif praktikum yang perlu anda lalui. Dalam praktikum ni juga anda perlu melaksanakan refleksi, membuat jurnal. Melaksanakan KOKO, dan kemudian menggunakan pelbagai sumber teknologi PDP yang ada dan memain peranan sebagai seorang facilitator dan motivator kepada murid-murid anda. Bila praktikum ni dilaksanakan? Untuk praktikum perdana, tempoh dia 12 minggu, bermula 2 Januari dan berakhir pada 26 April. Yang ini yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. 2 Januari hingga 26 April. So 2 Januari tahun depan, lepas je tahun baru jangan ambil cuti pula. Mesti dah start dengan anda berada di sekolah. Berada di sekolah pada 2 Januari. Terus melapor diri pada 2 Januari. Perlu diingatkan kehadiran anda penting untuk praktikum. Seterusnya ini adalah kalender akademik untuk pelajar perdana. Maksud pelajar perdana ni adalah yang selain daripada teras BNK. Baik, untuk kalender akademik ni kalau saya fokuskan sekejap. Saya boleh fokuskan. Saya fokuskan pada minggu yang pertama ni, minggu yang pertama ni sampai minggu yang minggu yang ke-17. Minggu yang ke-17 ni anda akan lalui fasa praktikum. Kemudian seterusnya minggu ke-18 sampai minggu 21 adalah internship. Jadi kami fokuskan dulu kepada praktikum, lepas ni kita akan buat taklimat mengenai internship lah. Jadi untuk hari ini fokus kita adalah praktikum. Jadi untuk pendaftaran khusus adalah pada 29 hingga 7 Januari. Dan antara pertengahan praktikum ni akan ada cuti sekolah. Ada cuti persekolahan. Yang ini adalah ketika ini akan berlaku pertukaran. Pertukaran kalender akademik sekolah di mana startnya tahun baru sekolah mulanya tahun baru sekolah adalah pada minggu ke-11 ni, pada bulan Mac. Sebentar Kemudian dalam minggu cuti sekolah ni juga anda akan mengikuti program transformasi minda. Jadi waktu cuti sekolah tu kena hadir ke IPG untuk ikuti program transformasi minda, dan program ni akan diuruskan oleh JKA, di mana anda akan dipanggil ke IPG melalui surat rasmi lah. Kemudian kita ada minggu ke-15 cuti Hari Raya Aidilfitri. Jadi ini tidak dikira sebagai minggu praktikum.
sebab anda akan bercuti panjang pada minggu ini. Okey. So seterusnya untuk praktikum fasa 2 bagi elektif bimbingan dan kaunseling. Pelajar teras bimbingan dan kaunseling, tapi untuk elektif dia, praktikum fasa 2-nya akan berlangsung selama 4 minggu. Bermula 2 Januari sehingga 26 April. Okey. Jadi kalender akademiknya akan jadi macam ni lah. Yang mana anda akan mula sama seperti pelajar perdana, tetapi berakhir awal daripada pelajar perdana untuk praktikum sahaja 26 Januari. Pada 26 Januari tu hari akhir bagi praktikum 2 anda untuk elektif. Hanya ada 4 minggu. So waktu ni juga untuk pelajar BNK, pada 2 minggu yang terakhir praktikum itu anda akan lalui fasa di mana sekejap saya boleh fokus tak? Okey, pada minggu yang terakhir ni anda akan lalui 2 minggu yang terakhir ni internship serentak dengan praktikum. Jadi praktikum dan internship dilaksanakan serentak untuk 2 minggu ni. Okey. Jadi untuk pelajar BNK, start daripada minggu ketiga dah mula internship BNK. Okey, seterusnya adalah untuk internship bimbingan dan kaunseling, tadi dah mula pada 15 Januari dan berterusan sehingga 24 Mei. Berterusan hingga 24 Mei. So pelajar bimbingan dan kaunseling akan melalui internship selama 14 minggu. Tapi pelajar perdana internship dia 4 minggu sahaja. Okey, seterusnya saya tunjukkan kalender akademik untuk teras BNK. Yang ini adalah fasa awak akan melalui internship. Yang atas ni adalah praktikum. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Puan. Alright. Okey, kalau tak ada saya teruskan dengan perkara penting dalam pendaftaran pelajar. Masa minggu pertama anda akan lalui fasa pendaftaran pelajar. So minggu kuliah yang pertama ni 29 hingga 7 Januari ni adalah fasa pendaftaran. Anda perlu membuat pengisian entrance survey. Yang ini jangan lupa. Jangan lupa buat. Di mana entrance survey ni berada di e-TEMS lah. Berada di e-TEMS, login account anda, kemudian isi entrance survey. Yang ini saya nak ingatkan kepada pelajar, anda pernah melalui praktikum 1 sebelum ni. Pengisian survey ni adalah melalui skala 1 hingga 5, iaitu setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat setuju dan setuju, setuju dan sangat setuju. Jadi anda perlu tengok kepada skala tu. Pemilihan skala untuk entrance survey mesti awak sesuaikan dengan pengetahuan terkini awak. Dengan pengalaman terkini lah. Contohnya anda dah melalui praktikum 1, jadi akan berlakunya ada topik-topik tu anda dah faham pun. Tetapi apa beza dia dengan praktikum 2? Praktikum 2 ni dia ada lebih penegasan terhadap beberapa komponen. Jadi anda jangan assume topik yang anda dah topik yang ditanya oleh entrance survey itu adalah topik yang anda telah kuasai. Jadi pada peringkat pertama dia praktikum 1, memang anda akan ditanya tentang bidang teras, elektif teras, perancangan, pelaksanaan amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah. Benda-benda ni anda akan ditanya dalam entrance survey. Tetapi komponen ni tak sama dengan komponen fasa 2. Jadi anda letaklah wajaran yang betul pada skala yang betul pada entrance survey anda. Begitu juga dengan exit survey. Supaya ada berlakunya peningkatan pengetahuan anda. Tujuan entrance survey ni kita nak kenal pasti sama ada
kurikulum yang dibawa yang IPGM berikan adakah relevan kepada anda. Jadi biasanya kebiasaannya skala untuk entrance lebih kecil berbanding dengan exit survey. Maknanya mungkin tahap 1, 2 pada entrance dan tahap yang terakhir itu adalah 4, 5. Kerana berlakunya peningkatan pengetahuan dan pengalaman anda selepas melalui kursus ini. Okey, jadi kita tak nak berlaku kesilapan apabila anda mengisi entrance survey, sebab entrance survey ni adalah perkara penting dalam kita menguji kurikulum kita yang ditawarkan di IPG. Okey, kemudian jangan lupa juga di penghujungnya ada exit survey dan IPPK. Kami akan beri peringatan kepada pelajar untuk mengisi pada waktu yang telah ditetapkan dan kami mengharapkan pelajar alert tentang 3 survey ni. Survey ni penting sebab jika anda tidak mengisi survey berkenaan, possibility bila anda tamat pengajian anda tak akan dapat slip peperiksaan. Slip slip keputusan. Okey, slip keputusan anda. Okey. Okey, yang ni seterusnya perbandingan tadilah yang saya sebutkan tadi. Masa fasa pertama kalau awak tengok pada perancangan dan pelaksanaan lebih ditekankan. Tapi masa fasa kedua penekanan lebih kepada amalan pedagogi dan kemahiran insaniah serta refleksi. Okey. Jadi dia nampak ada perbezaan di sini. Sebab tu masa fasa pertama pensyarah lebih tekankan kepada bagaimana anda membuat set induksi, melaksanakan set induksi. Okey, tapi masa fasa kedua mengenai perkara perancangan biasanya telah diperbaikilah, maksudnya anda dah lebih baiklah dan pensyarah akan lebih tekankan kepada pedagogi, kemahiran insaniah dan refleksi. Okey. Baik, dalam praktikum anda akan melalui pencerapan klinikal. Jadi pensyarah akan memberi bimbingan dan kemudian baru penilaian dibuat selepas bimbingan itu selesai dilaksanakan. Okey, sebab itulah dalam praktikal anda akan lalui penyeliaan bimbingan, penyeliaan pertama bimbingan, kemudian penyeliaan pertama penilaian, penyeliaan kedua penilaian dan kemudian baru penyeliaan bersama. So maknanya sekiranya anda tidak melalui fasa bimbingan, anda tidak layak untuk diselia untuk pemarkahan. Sebab dia kena melalui bimbingan dahulu. Kemudian ada juga bimbingan maya. Jadi dalam bimbingan maya tu pensyarah akan menekankan apa perkara yang penting semasa anda membuat perancangan. Biasanya pensyarah akan tengok perancangan lah. Sebab dalam bimbingan maya ni pensyarah tak akan tengok anda mengajar. Okey. Seterusnya, ini adalah penilaian untuk praktikum 2. Yang melibatkan bidang teras dan elektif teras. Okey, yang mana bidang teras wajaran dia adalah 60%, 5% daripada wajaran tersebut adalah RPP, manakala elektif teras adalah 40%, 10% daripadanya adalah co-curriculum. Okey, jadi jumlah kedua-dua pemarkahan tersebut akan memberikan nilai 100% pada kursus ini. Okey, bidang umum. Okey, yang ini adalah berkenaan dengan penempatan praktikum lah. Dan bagaimana anda perlu melalui fasa praktikum ni selepas selesai semua PBS. Okey, telah sempurnakan PBS, telah menyempurnakan kursus PRKA 3012 dan telah melalui PRKA 3026 iaitu praktikum fasa 1. Okey, jadi anda akan dihantar ke sekolah-sekolah KPM, bukan sekolah-sekolah swasta. Dan penempatan anda adalah mengikut kepada tagging. Walau bagaimanapun jika tagging itu tidak memenuhi keperluan praktikum, kita akan ubah SWAI di mana kita akan letak anda di sekolah kebangsaan lah
Macam contohnya pelajar tagging SJKC tetapi pelajar tersebut tidak reti berbahasa Cina. Kita akan hantar di sekolah kebangsaan kerana pelajar perlu melalui praktikum elektif. Jadi praktikum elektif itu akan menyebabkan pelajar kena menggunakan bahasa ibunda, bahasa ibunda sekolah tersebut. Jadi tidak dapat dipenuhi, maka kita akan hantar di sekolah rendah, sekolah kebangsaan. Okey, seterusnya bilangan waktu mengajar. Yang ini biasa saya akan ditanyalah daripada pelajar-pelajar, puan cukup tak banyak ni, cukup tak banyak ni. Yang inilah jawapan dia. Ini jawapan dia. Jadi minimum waktu 10 waktu mengajar seminggu. Gabungan untuk mengajar adalah maksimum 12 waktu. Minimum 10, maksimum 12. Okey, jadi penetapan dia bidang teras 6 hingga 10 waktu, elektif 2 hingga 4 waktu. Okey, yang ini untuk perdana. Yang untuk TESOL nanti selepas ni saya tunjukkan. Okey. Kemudian pelajar wajib mengajar bidang teras dan 1 elektif teras. Okey. Jadi jangan ajar selain daripada bidang anda lah. Okey, kemudian pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali. So 2 kali ni 1 untuk elektif, 1 untuk teras. Okey. Jadi pastikan dibuat ataupun diselesaikan pada minggu pertama praktikum. Okey, jadi masa lawatan sosial tu nanti ada kemungkinan pensyarah akan tengok bagaimana anda melaksanakan pengajaran berpasangan, dah buat ke belum. Nanti pensyarah akan konsult lah. Okey. Seterusnya ini adalah jadual untuk penyelidikan. Okey, jadual untuk penyelidikan selama 12 minggu. So untuk pensyarah penyelidik teras, dia akan datang sebanyak lawatan sosial pertama dengan bimbingan. Ada pensyarah yang laksanakan serentak, lawatan sosial dan bimbingan serentak. Okey, kemudian penyelidikan pertama, penyelidikan kedua dan penyelidikan bersama. Okey. Dan untuk pensyarah elektif, pensyarah akan datang masa bimbingan KOKO, bimbingan elektif. Kemudian pada penyelidikan pertama dan penyelidikan pertama KOKO. Seterusnya pada bimbingan penyelidikan bersama. Okay, manakala guru pembimbing, bimbingan dia sebanyak 4 kali. Dan kemudian ada kolaboratif di sini, di mana pensyarah dan guru pembimbing akan berbincang. Bukan masuk untuk tengok anda mengajar, tapi dia berbincang untuk improvement terhadap pengajaran anda. Okey, kemudian guru pembimbing elektif dia akan datang 3 kali, dia akan bimbing sebanyak 3 kali. Okey, dan akan ada bersama dengan pensyarah pada penyelidikan bersama. Okey, yang ni kena pastikan pensyarah awak kena adjust guru pembimbing dengan pensyarah mesti pastikan bersama masa melihat awak dinilai penyelidikan bersama. Okey, untuk KOKO, guru pembimbing elektif tidak terlibat. Guru pembimbing teras pun tidak terlibat untuk menilai KOKO. Okey, tapi anda akan bersama dengan guru-guru penasihat KOKO lah. Tidak dinilai tapi hanya dinilai oleh pensyarah. Bimbingan anda akan dapat daripada guru penasihat KOKO, tetapi pensyarah yang akan menilai anda. Okey. Ini seterusnya adalah pemetaan bagaimana jumlah fasa untuk praktikum teras, elektif dan KOKO. Untuk bidang teras, elektif dan KOKO. Okey, jadi untuk IPG kita akan ada 3. Okey, sekolah 1 untuk bidang teras bersama. Okey, kemudian untuk elektif teras IPG 1 tambah 1 dan kemudian sekolah 1 bersama, dan untuk KOKO ada 1 IPG. Okey, seterusnya wajaran untuk bidang teras. Okey, yang ini adalah jika anda nak tahu kan macam mana datang markah tu. So
dalam pemarkahan praktikum 2, bidang teras, wajaran dia 55%, bidang elektif 30%, bidang elektif ni juga sekali dengan kuku, bidang teras ni juga sekali dengan refleksi praktikum, pertengahan praktikum. Jadi jumlah dia 100%. Yang ni pun samalah, ni wajaran dia macam mana saya nak tunjukkan di mana lawatan sosial dia tak ada markah, tapi masa bimbingan juga tak ada markah. Penyelidikan 1 ada markah 10%, penyelidikan 2 ada markah 15%, penyelidikan 3 penyelidikan bersama 30%, dan untuk elektif penyelidikan pertama 10%, penyelidikan bersama 20%. Untuk penyelidikan kuku 10%. Jadi yang inilah pecahan-pecahan markah yang anda dapat. Jadi kalau nak buat yang terbaik itu mesti lebih pada wajaran yang lebih tinggi lah. Sepatutnya ada improvement lah. Jangan fokus pada penyelidikan 1 tapi bila penyelidikan bersama dah malas lah. Tak boleh macam tu. Mesti ada peningkatan markah. Seterusnya KOKO. KOKO adalah perkara wajib yang anda perlu lakukan. Lepas anda akan ada taklimat KOKO. Dan wajib dilaksanakan minimum 1 minggu. 1 jam seminggu minimum. Pensyarah elektif bertanggungjawab untuk membuat bimbingan dan penyelidikan KOKO, dan pelajar perlu melaksanakan sekurang-kurangnya 1 aktiviti KOKO daripada mana-mana komponen. Untuk seminggu lah. Kalau sebaik-baiknya anda ada tiga komponen KOKO, iaitu persatuan, kelab dan persatuan, permainan dan unit beruniform. Jadi seminggu tu mungkin ada salah satu permainan, tapi wajibnya mesti kena ada 1 RPH KOKO seminggu. Seterusnya saya pergi kepada kes cemerlang. Sekiranya anda dah target nak cemerlang, make sure pastikan markah untuk bidang teras anda skor, dan markah untuk elektif teras juga mesti skor 90 ke atas. 90% ke atas. Jadi pelajar yang dapat 90% ni nak kena kepastian kecemerlangan dia perlu direntas lah. Jadi dia akan direntas, maka pelajar ni dia akan lebih awal habis praktikum dia untuk penyelidikan bersama, kerana pada minggu terakhir, minggu ke-11, 12 tu adalah pelajar akan direntas. Jadi pelajar yang mendapat 90% ke atas untuk kedua-dua kursus ni perlu direntas cemerlang, di mana perentasan itu dilaksanakan secara berasingan. Elektif dan teras dilaksanakan rentasannya secara berasingan. Nanti akan ada pensyarah rentasan elektif, pensyarah rentasan teras yang akan datang. Dan sekiranya didapati tidak capai tahap cemerlang semasa rentasan ini dibuat, maka markah akan diturunkan kepada 89%. Dan andai kata pensyarah pula berikan anda markah 90%, berikan markah kepada anda 90%, tetapi tidak dilaporkan, tidak dicalonkan untuk cemerlang, maka unit praktikum akan turunkan markah kepada 89%. Seterusnya pada minggu ke-7, 6 atau 7, anda akan lalui fasa refleksi pertengahan praktikum. Refleksi pertengahan praktikum ni markah wajaran dia adalah 5%. Markah sebenarnya 100%, tapi kita ambil 5% daripada wajaran keseluruhan. Wajib kepada pelajar untuk lulus praktikum kena lalui fasa RPP. Apa dia RPP ni? RPP ni adalah anda akan membentangkan perkembangan selama 5 minggu sebelum itu anda berpraktikum di sekolah.
Jadi pembentangan ni di tangan anda bersama dengan rakan-rakan anda, tidak melibatkan guru pembimbing lah. Hanya pensyarah sahaja yang akan menilai anda. Okay? Jadi guru pembimbing nak datang tengok, kita tak panggil, kita tak panggil. Kalau guru tu nak datang, boleh dengan kebenaran lah, tapi meninggalkan sekolah tu dengan kebenaran guru besar lah, guru pembimbing kalau nak datang kena dengan kebenaran guru besar. Okey, jadi yang akan melihat anda membentang adalah pelajar dan rakan-rakan anda dan juga penyelia. So penyelia akan memberikan markah dan akan ada sesi soal jawab. Akan ada sesi soal jawab di antara anda dan rakan-rakan anda serta penyelia. Okey. Pensyarah yang akan menilai ni adalah penyelia. Okey. Membuat penilaian sepanjang tempoh penilaian, penyelarasan markah antara panel. Okey. Seterusnya yang ni yang saya sebutkan tadi. Okey. Tata cara pelaksanaan mungkin dalam satu kumpulan tu 20 pelajar. Okey, kita akan laksanakan dalam tempoh 2 hari. Dan pembentangan 1 hari dalam 10 orang, 30 minit, 15 minit pembentangan. Lepas tu akan ada sesi Q&A. Okey. Seterusnya kes gagal. Okey, yang ni kalau pelajar disahkan gagal adalah dengan pengesahan daripada IPG, bukan terus daripada pensyarah penyelia. Okey, jadi pelajar yang gagal adalah tertakluk kepada keputusan mesyuarat yang mana siapa yang diisytiharkan, boleh diisytiharkan gagal ni adalah pelajar yang tidak memenuhi syarat dalam kategori lulus. Contohnya pelajar menunjukkan sikap negatif, tidak mematuhi teguran dan bimbingan daripada pensyarah ataupun guru pembimbing walaupun telah diberi amaran bertulis sebanyak 3 kali. Jadi kalau dah dapat 3 kali borang amaran borang amaran kes, maka pelajar akan dilihat sama ada kes ini boleh dibawa kepada gagal ataupun boleh dipertimbangkan. Okey. Jadi antara sebab lain juga pelajar tidak memenuhi kehadiran praktikum, tidak menulis rancangan pengajaran harian. Okey, yang ini adalah wajib, bukan sahaja anda akan gagal tapi anda juga boleh didenda. Kemudian tidak menulis jurnal reflektif mingguan. Okey, melanggar mana-mana akta di bawah akta 174, okey, dan disabitkan kesalahan. Dan pelajar yang gagal ini hanya diberi peluang sekali sahaja untuk mengulang fasa praktikum. Okey. Tertakluk juga pada maksimum 10 semester pembelajaran dia di IPG. Maknanya kalau sebelum ni dia pernah mengulang semester, kemudian masa praktikum pun dia gagal, so ada kemungkinan dia akan terus gagal daripada khusus program yang dia ikuti di IPG. Okey, seterusnya bagi kes gagal yang mengulang, kes gagal dan kes mengulang, pelajar yang dilibatkan di bawah akta 174 hanya layak boleh dapat maksimum C. Tadi dah gagal, kemudian dia ulang pula praktikum. Katakan masa dia mengulang praktikum dia dapat B, kita akan turunkan grade maksimum dia adalah C. Okey, seterusnya kalaulah pelajar tu dia ada sebab dia terpaksa mengulang praktikum. Okey. Jadi contohnya macam dia sakit, dia ada kes dengan kebenaran pengarah atau rektor, ada kes bencana alam ke atau menyertai misi negara ke. Jadi dia layak memperolehi grade seperti status asal. Maknanya kalau dia dapat B, so B lah markah dia. Okey. Prosedur rentasan gagal, kita tak berikan terus pelajar gagal, kita akan bawa perentas untuk kita akan lantik perentas untuk mengesahkan bahawa pelajar ni memang layak diberikan gagal.
Okey, keputusan rentasan akan diserahkan kepada unit praktikum selepas proses rentasan selesai. Okey, seterusnya yang ini yang paling penting, kehadiran praktikum. Okey, kehadiran praktikum wajib. Wajib. Maknanya pelajar tidak dibenarkan untuk tidak hadir lebih daripada 30% ataupun pelajar perlu hadir 100% untuk praktikum. Kalau dengan kebenaran sahaja yang kurang daripada 30%. Kalau melebihi 30% maka dia perlu mengulang praktikum. Okey. Ini contoh yang dengan kebenaran, yang mana yang dibenarkan untuk tidak hadir, sakit atau cedera, saksi mahkamah, okey, ahli keluarga terdekat meninggal dunia, ini kena rujuk ke keliling perkhidmatan awam. Kemudian peristiwa di luar jangkaan, ada berlaku hal-hal kecemasan, yang ini dengan kebenaran juga, dengan kebenaran pengarah. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh pengarah dan ada mengisi borang yang dibenarkan tu. Okey, kes-kes lain yang tertakluk kepada perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa. Okey, yang perkara 5 ni ada kemungkinan mungkin banyak kes yang kita lalui pada semester lepas adalah berkaitan dengan mewakili IPG untuk program tertentu. Jadi pelajar perlu mengisi borang khas yang unit praktikum sediakan dan mendapatkan kebenaran pengarah. Okey, pelibatan pelajar dengan aktiviti luar ni hanya dibenarkan dengan kebenaran IPGM kalau ada surat rektor ataupun IPG jika ada surat daripada kebenaran daripada kelulusan daripada pengarah. Okey, kalau sekolah mesti ada berkaitan dengan praktikum. Kalau aktiviti luar tu dia ada kait dengan praktikum tak? Kalau tak ada kaitan memang tak boleh. Okey, perlu dapat kebenaran pengarah, justifikasi untuk ikuti program luar. Perlu rujuk unit praktikum untuk sokongan. Pengurusan sekolah perlu buat permohonan kepada pengarah. Okey, contoh jika program luar, pihak sekolah perlu minta kebenaran pengarah, macam contoh jadi jawatan kuasa sukan olahraga sekolah luar kan. Okey. Kemudian aktiviti libat hari bekerja perlu mohon pada praktikum, jika hari Sabtu Ahad mohon pada HCP. Okey. Okay, jika ketidakhadiran anda dengan kebenaran ni dengan kebenaran tau. Kalau tak hadir tanpa kebenaran lagilah tidak dibenarkan. Yang ini kalau dengan kebenaran. Dalam jadual ni telah diletakkan bahawa kalau sekiranya 90% kehadiran anda, dah kira-kira sampai penghujung 90% kehadiran. Jadi IPG akan tentukan sama ada anda perlu melengkapkan kehadiran ataupun dibenarkan. Okey. Kemudian yang jika sekiranya 70 hingga 89.9% maka pelajar wajib berada di sekolah untuk melengkapkan kehadiran selepas habis tempoh praktikum. Maknanya rakan-rakan anda telah tamat praktikum, anda perlu melengkapkan kehadiran. Okey, sekiranya kurang daripada 70%, pelajar perlu ulang balik keseluruhan. Maknanya kursus ni dikira gagal. Kursus yang anda praktikum semester ni yang anda ambil gagal dan anda perlu mengulang pada semester hadapan. Okey. Tugas dan tanggungjawab pelajar. Okey, yang ini pelajar pun faham. Sebelum ni pernah ditaklimatkan tentang tanggungjawab. Antaranya menghadiri taklimat, memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum, berbincang dengan pensyarah penyelia. Jadi nanti bila dah dapat jadual siapa pensyarah penyelia, jumpa dengan pensyarah penyelia anda sebelum anda menjalani praktikum. Tanya pada pensyarah penyelia anda apa hasrat dia, apa yang perlu anda tekankan masa praktikum ni. Anda bincang dengan pensyarah. Okey. Kalau boleh rancang dulu jadual dengan pensyarah tu. Boleh bertanya dengan pensyarah tentang bila agaknya dia nak buat lawatan sosial dan penyelidikan bersama tu, penyelidikan pertama tu, bimbingan tu. Okey, adakah dia nak buat pada minggu pertama ataupun minggu kedua, ataupun dia nak buat serentak ke ataupun tidak. Bincang dengan pensyarah. Kemudian membina hubungan profesional dengan pengurusan sekolah.
membina hubungan profesional dengan pengurusan sekolah, guru, staf sokongan di sekolah. Jadi anda kena ingat anda berada di rumah orang, di rumah orang. So hormat semua pentadbir ataupun pengurusan di sekolah anda. Sama ada daripada sekecil-kecilnya iaitu daripada peringkat yang rendah ke atas, daripada Pak Gad, semua anda kena hormat komuniti sekolah. Okey, kemudian berbincang dengan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey, jumpa dengan guru pembimbing. Okey, sampai sekolah anda akan bertemu dengan guru besar dan bila berjumpa dengan guru besar akan berikan anda kepada pembimbing. So, jumpa dengan guru pembimbing, capai, tanya apa tanggungjawab yang akan anda lakukan, cari persefahaman tentang peranan awak di sekolah tersebut. Okey. Seterusnya, menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat-maklumat lain kepada pensyarah penyelia pada minggu pertama praktikum. Okey, yang ini penting supaya pensyarah penyelia tahu masa bila pensyarah nak pergi ke sekolah untuk membuat lawatan sosial, untuk membuat bimbingan dengan anda. Okey, seterusnya mematuhi dan mengamalkan etika profesional perguruan mengikut peraturan IPG. Hadir ke sekolah, hadir ke sekolah ni wajib. Okey. Dekat bila hadir ke sekolah ni, ada setengah sekolah dia waktu Sabtu, hari Sabtu dia ada buat aktiviti. Jadi jika guru besar jika guru besar meminta anda untuk hadir ke sekolah untuk aktiviti, anda perlu hadir. Anda wajib taat kepada guru besar. Okey. Okey, seterusnya merekod kehadiran setiap hari persekolahan. Okey, tolong rekod sebab anda berada pada semester akhir. Ada allowance yang akan anda dapat. Jika anda tak rekod kehadiran, maka ada kemungkinan allowance anda dapat kurang daripada rakan-rakan lah. Tak cukup nanti. Lepas tu jangan nak salahkan unit praktikum, tidak maklumkan. Okey. Kehadiran ke sekolah paling maksimum adalah 8 jam. Paling minimum adalah 8 jam kalau nak dapat allowance lebih, allowance yang paling ni nanti Haji Nakak akan terangkanlah jadi 8 jam ada di sekolah. Okey, katakan anda berada di sekolah daripada 7.30 sampai pukul 1.30. Okey, tak cukup 8 jam. Okey, apa nak buat lepas tu sebab orang lain semua dah balik. Okey, anda boleh gunakan waktu yang berikutnya yang senggang tu untuk merancang esoknya, aktiviti esoknya. Okey, jadi anda tak perlulah bawa balik ke rumah nak buat apa? Melengkapkan portfolio, so boleh buat terus di sekolah. Okey, seterusnya tugas dan tanggungjawab pelajar, menyerahkan rekod pengajaran harian setiap minggu, menghantar borang kehadiran setiap bulan ke unit praktikum, mendapatkan DSKP, menyediakan rancangan semester dan mingguan, menyediakan RPH dan menulis RPH mengikut bahasa yang inilah yang sesuai macam contoh kalau bahasa khusus TESOL dia pakai bahasa Inggeris. Okey. Tapi kalau khusus lain pakai bahasa Melayu. Okey. Pelajar juga perlu buat jurnal reflektif, mencetak atau memuat turun RPH, jurnal dan borang bimbingan praktikum, mendapatkan bimbingan daripada guru semasa merancang pengajaran, melaksanakan pengajaran berpasangan, menyediakan jurnal reflektif dalam talian, bidang teras dan elektif teras. Okey, jurnal ni satu sahaja daripada elektif, yang lain adalah daripada bidang teras. Okey, kemudian melaksanakan pengendalian aktiviti KOKO, merancang aktiviti KOKO dan menyediakan satu RPH KOKO. Seterusnya mengemaskini dan menyerahkan portfolio amalan profesional pada pensyarah setiap kali bimbingan dan penyeliaan. So, anda wajib bawa portfolio setiap kali pensyarah datang.
Sebaik-baiknya portfolio tu janganlah tinggal di rumah. Letak di sekolah. Letak di sekolah supaya bila ada pemantauan, bila-bila masa pemantauan daripada unit praktikum, mungkin akan datang, kita akan lihat mana portfolio anda. Wajib bawa di sekolah. Okey, portfolio anda akan ada 3. Yang pertama portfolio praktikum, yang kedua adalah RPH dan yang ketiga adalah BBM anda. Okey, yang ni adalah optional BBM. Ada juga yang pelajar nak buat tambahan, dia nak buat portfolio untuk inovasi. So boleh tapi yang wajib mesti ada adalah 2 portfolio ni, portfolio RPH, portfolio praktikum. Okey, kemudian mengisi borang refleksi praktikum, menyerahkan borang rumusan kekerapan penyeliaan kepada unit praktikum. Pelajar BNK perlu sediakan rekod pengurusan perkhidmatan BNK berdasarkan panduan semasa. Okey, untuk TESOL, untuk TESOL jumlah jam waktu mengajar adalah 10 hingga 12 waktu. Pelajar wajib mengajar bahasa Inggeris sahaja. Pengajaran berpasangan 2 kali paling kurang pada setiap peringkat praktikum. Pemetaan dia macam ni. Jadi untuk pelajar BNK dia tak ada pensyarah elektif. Pensyarah teras adalah pensyarah KOKO. Seterusnya yang ni agihan lawatan. Untuk IPG akan ada 5 bimbingan, 2 untuk KOKO. Kemudian untuk sekolah akan ada 4 bimbingan. Yang ni pun sama agihan dia. Seterusnya untuk pengiraan wajaran markah. Untuk TESOL bidang teras 85%, KOKO 10%, RPP 5%. Yang mana pada 85% tu 20% adalah penilaian pertama, 25% adalah penilaian kedua dan penilaian bersama 40%. Seterusnya yang ini adalah bimbingan kaunseling 4 minggu. So 4 minggu pensyarah yang terlibat hanya pensyarah elektif. Berbeza dengan tadi TESOL, dia hanya pensyarah teras. Jadi untuk bimbingan kaunseling praktikum dia hanya melibatkan pensyarah elektif. Dan pensyarah elektif akan menyelia KOKO lah. Jadi ni 4 minggu yang pack bagi pelajar BNK. So pelajar BNK kena bersedia untuk menyusun jadual waktu tu betul-betul pada minggu pertama, 2, 3 dan 4 ni. Jadi jumlah waktu mengajar adalah 8 hingga 10 waktu seminggu. Untuk bimbingan kaunseling bagi penyeliaan bagi praktikum 2, wajaran markah adalah 25% untuk penyeliaan pertama, 50% untuk penyeliaan bersama dan KOKO adalah 25%. Jadi anda dah bersedia untuk menjalani praktikum? Kena pastikan anda tanya pada diri anda dari aspek fizikal, mental, sosial, emosi, spiritual dengan persekitaran anda. Sama ada betul-betul tak anda bersedia. Kalau tak, anda kena usaha untuk ke arah ketersediaan ini. Sebab tak ada orang lain yang dapat bantu diri anda melainkan diri anda sendiri. Jadi kalau rasa macam sebelum ni susah nak bangun pagi, nak pergi sekolah, so cuba cari alternatif macam mana nak perbaiki. Setkan, contohnya anda boleh gunakan tools untuk perbaiki, macam contoh ambil jam, jam loceng, setkan jam loceng untuk set diri anda supaya anda asuh bangun pagi. Jadi kena bersedia. Kita tak nak lagi ada pelajar yang tidak bersedia nak hadapi praktikum. Boleh leka-leka macam dia berada di IPG. IPG tak ada kelas pagi-pagi, jadi susah nak bangun pagi. Jadi jangan macam tu. Jadi kena bersedialah. Set malam tidur awal,
pagi mesti bangun awal. Okey. Jadi kecemerlangan anda mengawal diri, membuat persediaan yang rapi, mengambil perhatian terhadap kesihatan dan akan memberikan aura kepada keseronokan anda untuk menjalani latihan praktikal. Jadi kalau anda tidak bersedia, anda akan menghadapi stres yang tinggi. Jadi sebab tu penting buat persediaan sebelum praktikal. Sekarang ni dah boleh bersedia dengan portfolio. Dah boleh bersedia dengan kerangka-kerangka tertentu awak punya trust ataupun elektif untuk menyusun topik-topik tertentu dalam pengajaran. Awak boleh jangkakan apa benda yang akan awak hadapi nanti. Sebab awak ini bukan praktikum pertama, praktikum kedua. So awak dah dapat gambaran dah. Okey, seterusnya yang ni penting juga, etika pemakaian. Sila patuhi etika pemakaian yang telah digariskan oleh kerajaan. Pakaian hendaklah sopan. Jangan pakai pakaian yang ketat, skirt yang pendek, jangan pakai pakaian yang contohnya anda PJ, anda pakai suit, pakai baju apa? Macam contoh hari Khamis, pakai baju batik, lepas tu pakai pula kasut sport. Tak sesuai. So pakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan etika pemakaian yang telah digariskan. Seterusnya gaya rambut. Ini penting. Nak jadi contoh kepada anak murid tapi rambut cikgu pun serabai. So kena ubah. Kena ubah gaya rambut anda tu, kena betulkan. So gunting kemas-kemas. Gunting elok-elok yang lelaki. Make sure rambut tu gunting elok-elok. Tak payahlah tiru gaya-gaya Korea ke gaya-gaya lain yang gaya-gaya terkini. Tak payah tiru. Tunjukkan identiti anda yang tersendiri. Seorang guru yang ada disiplin kemas. So guna gaya rambut yang sesuai. Jangan ada yang berpotong seperti berfashion seperti mohawk, spiky, punk dan lain-lain. Jangan tunjuk contoh yang tidak sopan kepada anak murid. Dan kasut, pastikan kasut bertumit. Name tag mesti pakai. Ini masa hari pertama anda mendaftar diri, melapor diri di sekolah. Pastikan malam tu dah bersedia dah, iron semua baju, siap ada name tag. Tak nak pergi sekolah terlupa bawa name tag, tertinggal name tag kat rumah. Tak mahu macam tu. Jadi ambil perhatian terhadap kesihatan mental anda sepanjang menjalani praktikal. Jika ada ketidaktentuan pada emosi anda, sila ambil tindakan yang betul. Apa tindakan yang boleh anda ambil? Anda boleh merujuk kepada kaunselor. Memaklumkan kepada unit praktikal. Mungkin kalau peringkat awal tu anda boleh maklumkan kepada rakan-rakan dulu yang boleh dipercayai. Apa masalah yang anda hadapi. Jika ada masalah dengan sekolah, pihak sekolah, maklumkan kepada unit praktikum. Jangan ambil tindakan yang terburu-buru, jangan ambil tindakan yang menyebabkan praktikum anda tercemar, terjejas. Yang ni contoh checkpoint. Anda akan berada pada hari pertama di hadapan sekolah. So anda akan bertemu dengan Pak Gad. Yang pertama sekali kita akan jumpa Pak Gad. So beri salam kepada Pak Gad. Dan maklumkan, tanya pada Pak Gad ke mana arah anda patut pergi. Seterusnya anda akan berada di bilik guru besar. Jadi jaga sahsiah anda di hadapan guru besar sebab pemerhatian pertama guru besar terhadap anda akan jadi satu benchmark hingga akhir tu nanti. Seterusnya di bilik guru. Ni mungkin anda akan berada di bilik guru lama berbanding tempat-tempat lain. Jadi bila duduk di bilik guru, hormati rakan-rakan sekerja, hormati juga guru-guru yang ada, guru-guru senior yang ada tu.
Dan pastikan anda tidak berkelompok, sekelompok duduk antara anda saja, tidak bergaul dengan rakan-rakan guru yang lain. Okey, ambil peluang ni untuk bergaul dengan guru, dapatkan ilmu-ilmu daripada guru-guru yang senior tu. Ambil ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang melemahkan anda tu jangan ambil lah. Cukuplah sekadar dengar, tapi jangan ambil sebagai budaya. Okey, ada kemungkinan anda akan berhadapan dengan guru yang mungkin relax saja buat kerja. Tapi anda bukan di peringkat mereka. Bukan di peringkat mereka yang boleh relax saja buat kerja, RPH tak payah buat. Mereka hanya buat ringkasan mengajar, tapi anda perlu buat RPH. Jangan cakap itu tidak adil. Sebenarnya mereka pun dah melalui fasa di mana mereka perlu buat RPH. Jadi anda adalah dalam peringkat belajar. So mesti wajib buat RPH. Buatlah RPH berjela-jela. Nanti bila dah bekerja dah tak ada buat dah RPH berjela-jela tu. Okey. Seterusnya unit praktikum akan menyediakan satu tapak informasi umum untuk kami berkomunikasi dengan anda dan kongsikan data-data ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengan praktikum ni. Jadi kat mana tu di YouTube lah. Yang ni tapak informasi umum. Kita akan letakkan unit sekarang ni yang ada X, Y, D dengan W. Kita akan letakkan unit W, unit V untuk praktikum 2. Dan akan ada kolom pelajar ni. Akan ada menu pelajar. Jadi di sini adalah ruangan untuk anda melihat apa info-info terkini tentang praktikum. Okey, jadi boleh download dekat sini. Sini semua adalah pusat setempat lah. Okey, seterusnya yang ini saya nak pelajar ambil perhatian. Anda melaksanakan praktikum pada fasa di mana ada perubahan kalender akademik sekolah. Iaitu di tahun akhir pembelajaran murid dan awal tahun pembelajaran murid. Jadi macam mana nak buat tu? Akan ada satu fasa di mana anda terpaksa terpisah di tengah-tengah tu. Lepas cuti sekolah dah masuk pula praktikum, bukan pelajar yang sama, bukan murid yang sama. Ada kemungkinan anda akan dapat bukan murid yang sama. Okey? Jadi anda perlu bersedia dengan perubahan ini. Jadi masa peringkat akhir ni, masa mula-mula awak praktikum, masa mula-mula anda praktikum, minggu pertama praktikum, pelajar ni murid ni akan berada pada tahun akhir. Jadi apa yang anda perlu buat, ada kemungkinan mereka telah habis peperiksaan pun. Perancangan pengajaran RPH wajib buat. Okey? Wajib buat RPH elektif, RPH teras, RPH kuku. Wajib buat. So macam mana nak buat? Buat perancangan. Masa awal-awal tahun tu dah buat dah perancangan. Ambil topik-topik yang anda nak buat revision. Okey, bincang dengan guru pembimbing. So yang itu anda fokuskan untuk buat pengajaran RPH anda. Okey. Jadi masa mengajar anda adalah jangan ikut pula pada aktiviti sekolah, tak ada pengajaran sebab dah akhir tahun budak tak nak belajar, tak boleh. Kena belajar juga, kena buat revision. So maknanya pada awal praktikum anda akan dapati RPH anda lebih kepada revision tentang topik-topik yang telah murid pelajari. Okey, tapi untuk awal selepas cuti sekolah, di akhir-akhir praktikum anda akan dapati RPH anda tu lebih kepada pengetahuan baru, pengenalan kepada pengetahuan baru kepada murid. Okey, jadi ini adalah satu fasa yang bagus pada anda sebab anda lalui dua perubahan yang berbeza ni. Okey. Seterusnya anda boleh berbincang dengan guru pembimbing dan pensyarah penyelia tentang perancangan pengajaran yang nak dibuat. Okey, jadi jangan risau dan jangan rasa tertekan sebab kalender akademik sekolah yang telah berubah.
Okay, ada fasa kat situ, ada 4 minggu cuti sekolah. So anda boleh bersedia sebenarnya Okay, jadi itu saja daripada saya berkenaan dengan praktikum, garis panduan praktikum. Selamat menjalani praktikum. Kalau ada persoalan boleh tanya dengan unit praktikum secara terus. Okay. Dan pastikan anda tidak menghadapi masalah. Apabila anda menghadapi masalah, anda tidak membebankan terus masalah tersebut tanpa memberitahu kepada unit praktikum. Segerakan sekiranya ada berlaku apa-apa masalah, segera maklumkan kepada unit praktikum supaya kita boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Okey, jadi ada persoalan tak nak tanya? Saya serah kepada MC. Ilya? Okay, baiklah. Ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan yang ingin bertanya berkaitan dengan praktikum? Sekiranya tak ada, saya akan paparkan link kehadiran untuk hari ini. Puan boleh tutup puan punya slide? Boleh, sekejap ya. Terima kasih. Okay, jadi rakan-rakan sekalian boleh isikan maklumat berkaitan dengan kehadiran pada ini di QR code yang telah saya sediakan dan juga link kehadiran yang ada pada ruangan box. Okay, justru itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Sadatul atas perkongsian berkenaan dengan garis panduan taklimat praktikum PISMP. Okey, demikianlah slot kita yang kedua pada pagi ini. Justru itu kita berehat seketika sehingga pukul 11 pagi dan juga kepada pelajar yang mana belum isi kehadiran boleh isi sekarang. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama.